Perihal adakah membebaskan hamba yang dilakukannya itu sah. Hambanya itu sedang menjadi cagaran. Dia telah melafazkan, aku bebaskan kamu. Di sini berlaku khilaf, ataupun ada beberapa qaul tentang kesahihannya. Lagi azharuha yanfuzu minal musi wa yawmu qimatahu yawma idhi rahna. Ada beberapa qaul. Pendapat yang pertama tidak sah secara mutlak. Pendapat yang kedua sah secara mutlak. Pendapat yang ketiga tafsir. Kita tengok dulu. Duduk. Yang membebaskan itu musir ke mu'sir. Kita tengok dia punya kemampuan. Kalau yang membebaskan itu musir, sah. Kalau yang membebaskan itu mu'sir, maka tidak sah. Kenapa? Kerana kita akan meletakkan sesuatu sebagai ganti kepada hamba yang sudah dimerdekakan. Maka kita perlukan orang yang musir. Orang yang musir yang ada lebihan duit, yang dia boleh meletakkan qimah kepada hamba tu. Contohnya qimah hamba itu pada hari dimerdekakan berapa, maka qimah itu akan diletakkan sebagai marhun. Kemudian Wa illam nunfizhu fanfakka. Wa illam nunfizhu fanfakka. Tapi kalaulah kita mengambil pandangan yang mengatakan tidak sah dia punya pembebasan dia. Faham? Wa illam nunafidhu ay wa in jarayna ala al-qawli bi'adami nufudh al-i'taq. Wa illam nunafidhu maksudnya kalaulah kita berjalan atas pandangan yang mengatakan apa? Tidak sah dia punya apa? Pembebasan itu. Maka ini qaul dha'if lah. Qaul dha'if yang mengatakan lam nunafidhu. Lam yanfuz bil asah. Wa illam, baca sekali lagi. Wa illam nunfizhu fanfakka. Kalaulah kita tidak mengatakan dia itu nafiz, sama ada dalam surah yang mu'tamad, iaitu apabila apa? Apabila mu'tiq itu adalah mu'sir, maka i'taq itu tidak sah. Ataupun berdasar qaul yang dhaif yang mengatakan sah secara mutlak, fanfaka, lalu hutang itu selesai dibayar. Maka adakah selepas hutang itu selesai dibayar, maksudnya hamba itu sudah tidak terikat dengan gadaian, kita menghukum i'taq yang telah dibuat oleh tuan tempoh hari itu sah. Maksudnya sekarang tak sah sebab dia masih lagi ada komitmen gadaian. Tetapi bila hutang dah settle, dah selesai, barulah sah. Maksudnya dia punya kesahihan itu whole, mauquf, tergantung sehinggalah apa? Sehinggalah selesai hutang. Fanfaka lagi Lam yanfuz bil asah. Muqabil asah yang mengatakan apa dia? Mengatakan selepas infikak berlaku maka merdekalah hamba itu. I'taq yang dibuat tempoh hari tergantung sehinggalah selesainya hutang. Maaf. Apa yang muktamadnya, apabila kita hukum tempoh hari tak sah, maksudnya dia memang tak sah. Kalau nak merdekakan lepas telah terlerai ikatan dengan gadaian, dia ulang lagi sekali perkataan aku bebaskan kamu. Yang tempoh hari itu sudah tidak sah. Dia sudah tak boleh terpakai untuk selepas daripada selesainya gadaian. Kemudian Walau 'allaqahu bi sifatin wa wujidan. walau 'allaqahu bi sifatin, mentaklikkan pembebasan, tu pembebasan hamba dengan satu sifat. Mu'allaq i'taquhu, mu'allaqun 'itquhu bi sifah.
Kalaulah begini, maka kau merdeka. Itu dipanggil mentaklikkan pembebasan hamba dengan sesuatu sifat. Lalu فوجدت sifat itu berlaku. وهو أفضل. Tapi tempoh gadaian masih belum selesai. Maksudnya sifat itu berlaku semasa masih dalam tempoh. Jadi macam mana? Kita nak hukum hamba tu merdeka ke tak? Faham? Bahkan i'taki. Sama macam masalah sebelum ni. Fakal i'taq. Kita tengok. Fafihi tafsir. Kalaulah mu'tiq itu musir, maka nunafiduhu. Kita hukum sah. Dan kena ganti di tempatnya apa? Qimah yaumal itqi sebagai cakaran. Kalau dia mu'sir tidak sah. Seterusnya. أو بعده نفذ على صحيح. Tetapi kalaulah sifat itu berlaku selepas apa? Selepas ba'dahu ay ba'dal infikak. Selepas hutang semua dah selesai. Gadaian sudah tamat. Kerana hutang telah selesai, maka nafadzal itqu. Faham? Maksudnya fa in wujidat ba'dahu. Sifat itu apa? Sifat itu datang lepas sudah infikak. Maka sah. نفذ على صحيح. Nafadha ala sahih. Muqabil sahih kata tak sah. Sebab apa? Sebab lafaz ta'liq itu dibuat ketika hamba itu sedang dalam gadaian. Kemudian ولا أهله لغيره. ولا أهله لغيره. wala rahnuhu atau mana? وليس لغيره. Walaysa lirrahini rahnuhu li ghairihi. Ya. Dia tak bolehlah menggadai apa? Dia tak bolehlah menggadai apa? Menggadai barang yang telah menjadi marhun kepada orang lain. Betul lah. Kemudian ولا تزويج. ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها. dia tak boleh gadaikan. Itu dia atau pada apa? Walaisa lirahini apa? Tasarrufun yuzilun milka, kan? Situ kan? Dia tak boleh apa? Dia tak boleh gadaikan pada orang lain. Jelas. Dia tak boleh apa lagi? ولا التزويج. Tak boleh kahwinkan. Lagi? ولا الإجارة. Dia tak boleh sewakan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sewa macam mana? إن كان الدين حالا أو يحل قبلها. Lagi? ولا الوطء. Maksudnya sekarang ni kereta kita ni telah dijaga atas sesuatu hutang yang kita buat. Adakah kita boleh sewa kereta ni pula dalam tempoh muddat tarahni, dalam tempoh dia sebagai cakaran? Kita boleh guna. Itu dah sebut dah pagi tadi. Kita boleh guna barang yang kita jaga. Tak ada masalah. Adakah kita boleh sewa kan? Tak boleh. Tak boleh dan boleh. Maksudnya ada surah boleh, ada surah tak boleh. Bila yang tak boleh tu? Dua surah yang sebut dalam matan tu lah. Iaitu hutang itu halan. Sudah apa? Sudah tiba waktu membayarnya. Ataupun hutang itu akan sampai waktu membayarnya sebelum tamatnya tempoh sewaan. Faham tak? Tempoh sewaan sebulan. Hutang itu dia punya ajal dia seminggu je. Faham? Maksudnya semasa sampai waktu kena bayar, dia masih sebagai barang yang disewa. Tak boleh lah. Sebab dia akan bertembung dua kepentingan. Satu kepentingan penyewa. Penyewa ada hak dia bayar untuk sewa sebulan. Dalam masa yang sama bertembung dengan kepentingan murtahin. Bila hutang itu telah sampai waktunya dan kemungkinan si ni tak mampu bayar, jadi akan dijual. Jadi macam mana? Nak raikan siapa? Nak jual barang itu sedang disewa oleh orang ketiga ni. Betul tak? Tak jual, murtahin ada hak untuk
dilunaskan. So kita nak utamakan siapa? Kita utamakan murtahin lah, sebab dia yang datang dulu. Faham? Dia yang datang dulu, dia yang berurusan dulu, maka sudah tentulah dia diutamakan. Baca. Walal wad'u fa in wati'a fal wadu. Walal apa? Walal wad'u Walal wat'u. Lagi? fa in wati'a fal wadu. Fa in wati'a fal waladu apa? Tak dengar. Fal wadu. Sekejap. Fal waladu hurrun. Fa in wati'a siapa? Fa'il wati'ah. Ha? Fa'il wati'ah siapa? Ya. La ilaha illallah. Okay. Rahan lah. Fa'in wati'ah tu rahin. Rahin. Okay. Macam? Kalaulah si rahin itu diwati juga. Maka anak itu merdeka. Anak itu merdeka. Anak itu merdeka. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi nufudil istilali aqwalil i'taqi. Faham tak anak tu merdeka? Anak hasil daripada ummu walad. Anak hasil daripada ummu walad. Dia ada hamba. Dia wati hamba tu, dapat anak. Anak tu merdeka ke tak? Ke anak tu hamba? Anak hasil tuan dengan ummu walad dia. Anak tu merdeka ke tak? Merdeka. Faham? Tapi kalau dia ni mau merdeka, kahwin dengan hamba, anak kepada hamba tu hamba. Faham? Hamba. Sebab itu asalnya dilarang kahwin dengan hamba. Sebab apa? Bila kahwin dengan hamba, dia mengakibatkan menambah hamba. Sebab anak yang lahir tu akan jadi hamba. Faham? Tapi ummu walad, anak kepada ummu walad ataupun anak hasil tuan dengan ummu walad adalah merdeka. Kenapa dia bawa masalah anak tu merdeka? Memang maklum pun. Anak hasil antara tuan dengan ummu walad, maksudnya hamba dia, adalah merdeka. Dia bawa masalah itu kerana ketika hamba perempuan itu sedang dalam marhun, dia tak boleh diwati, tak boleh. Tapi kalau diwati juga, kok kata hukum berbeza. Sebab sepatutnya tak boleh wati dalam tempoh ni, tapi dia buat juga. Adakah hukum jadi beza? Maksudnya dalam keadaan biasa dia merdeka, dalam surah ni jadi hamba, tak. Dia tetap juga adalah merdeka. Itu sebab dia sebut masalah merdeka. Bukan sahaja merdeka, nasib merdeka dan bersambung nasab dengan dia. Walaupun perbuatan dia waktu itu haram, tak boleh, tapi dia haram li ghairi, bukan benda tu zina. Sebab semata-mata nak jaga hak siapa? Nak jaga hak si murtahin. Sebab bila wati mungkin nanti bila nak jual nanti harga dia jatuh. Tu maksud dia. Kahwin kan, kalau kita kahwin dengan hamba tu, nanti masa nak jual harga dia jatuh. Bila harga dia jatuh, hak murtahin tu akan kurang untuk lunaskan hutang. Itu maksud dia. Baca. Wa fi nufudil istilali aqwalil i'taqi.
wa fi nufuzil istila. Sekarang ni hamba yang dalam tempoh marhun diwati tak boleh, tapi diwati juga. Tadi dah bahaskan anak dia adalah merdeka. Cuma sekarang ni hamba itu yang telah diwati dalam tempoh yang tak boleh wati, dapat anak, hamba tu dipanggil ummu walad. Dalam keadaan biasa dia adalah dipanggil ummu walad. Tetapi dalam keadaan ni adakah dia juga jadi ummu walad? Sedangkan dia wati dalam keadaan wati tu tak boleh. Maka ada beberapa aqwal. Sebab apa? Risiko bila hamba tu jadi ummu walad, apa risiko dia? Risiko dia hamba tu tak boleh dijual. Faham? Kalau hamba tu tak dijual, dia akan kembali kepada tidak dapat menjamin hak murtahin. Sebab itu berlaku beberapa aqwal. Adakah kita hukum hamba itu muwalad? Wa fi nufuzil istiladi aqwalul i'taq. Ada berapa qaul dalam masalah membebaskan hamba dalam tempoh? Maka itulah juga aqwal yang dipakai di sini. Baca. Fa illam nunfidhu famfakka nafada fil asfaqi. Kalau di sana yang rajihnya tafsir kan, musir mu'sir, maka di sini zahirnya begitu. Kalaulah kita kata dia tidak jadi ummu walad kerana mu'sir ataupun atas qaul dhaif misalnya, lalu telah selesailah rahan kerana hutang telah dilunaskan, Nafada fil asfaqi. nafadha. Dia lain. Dia beza dengan apa? Dia beza dengan masalah i'taq. I'taq ni selepas hutang dah settle, pembebasan tadi tak sah. Dia kena ulang lagi sekali kalau nak. Tapi dalam masalah ummu walad tak. Ummu walad atas qaul yang mengatakan dia tidak jadi ummu walad. Kalau wati tu atau beranak tu berlaku dalam tempoh kan. Bagaimana pula kalau hutang selesai? Dia dah berjaya menyelesaikan hutang dia. Jadi bila berjaya tak perlulah nak pergi jual hamba tu. Bila tak perlu nak pergi jual hamba tu, tak adalah masalah apa, hak murtahin tidak terjamin kan. Sebab hutang dah selesai. Maka status dia menjadi ummu walad itu kekal. Faham? Maksudnya dia akan, pandangan ni adalah kita holdkan dulu. Kita tengok dulu nanti bila sampai waktu dia boleh bayar ke tak. Kalau dia boleh bayar, maka dia dihukum sebagai ummu walad. Kemudian Walau matat bil wiladati wa lima qimataha rahnan fil asfaqi. walau matat, masih lagi cerita ummu walad. Satu orang ummu walad tadi yang sepatutnya tak boleh disetubuhi lalu mengandung, lalu mati. Sedangkan dia marhun, bila mati, masalah mati kan tadi. Bila mati maknanya marhun tu dah tak ada. Bagaimana hak murtahin? Walau matat, Walau matat bil wiladati wa lima qimataha rahnan fil asfaqi. maka si tuan tu dia kena letak barang lain. Dia kena ganti qimah itu, sebab dia yang menyebabkan hamba tu mati. Sebab apa dia pula menyebab? Hamba tu kan beranak mati, bukan dia sebab bagi mati. Diwati mengandung, boleh mengandung beranak kan. So dia menjadi musabibnya. Sebab tu ada orang tanya seorang tok guru, Baba Ismail Sepanjang, kalau satu orang isteri meninggal dunia kerana melahirkan anak, adakah suami dia boleh dapat pusaka? Faham? Kita belajar kan mawani'ul irsi, antaranya al-qatlu. Sama ada dia memang membunuh secara mubasyir, dia memang bunuh dengan qasad, dengan niat, atau dia menjadi sebab kena bunuh. Contohnya dia qadhi, dia buat keputusan ayah dia dihukum mati sebab memang kesalahan dia tu, si qadhi tu tak boleh dapat harta pusaka. Faham? Kan belajar macam tu. Ataupun dia terlanggar, dia tak tahu apa yang terlanggar, na'udzubillah, dia tak ada qasad langsung, dia tak dapat harta pusaka, begitu sekali di blok. Asalkan dia menjadi sebab matinya mewaris dia tak dapat langsung, supaya orang tak berjadikan helah. Dia tak jadikan helah, dia tak perasan rupanya itu ayah dia ke apa ke, dia memang nak makan harta pusaka pun. Jadi dia buat trik macam terlanggar. Jadi kalau dengan hukum ni dia tak ada langsung ruang, tak boleh nak helah apa, sebab tak sengaja pun dia tak dapat. Faham?
Tapi persoalannya dalam masalah ni, adakah ya? Jawapannya tak. Sebab nak sabitkan dia penyebab kematian tu dia ba'id sangat. Dia sebab ni, dia sababun ba'id, sababun qarib. Faham? Oh, jauh lah. Kalau macam tu, satu orang ibu tak dapat pusaka anak dia, sebab dia lahirkan anak tu. Kalau anak tu tak lahir, anak tu tak mati. Oh, jauhnya. Oh, jauh sangat dia punya sabab dia. Tak adalah sampai macam tu. Faham? Lagi? Walahu kullu difa'in la yanqusuhu tarmuqubi was-sukna. Sekarang ni masalah memanfaati, menggunakan. Si Rahin lah ni. Rahin masih boleh mengguna barang yang dijaga, sebab barang tu dia punya. Dia tidak boleh membuat tindakan yang mengurangkan harga. Dia tak boleh membuat tindakan yang menghilangkan milik. Adapun mengguna boleh. Falahu baca Walahu kullu difa'in semua bentuk penggunaan. la yanqusuhu tarmuqubi was-sukna. La yang qusu, yang tak mengurangkannya. Seperti apa? Rukub, naik, sukna, tinggal, boleh. Seterusnya, Lal bina'u wal wirasu. tak boleh. Tanah yang sedang dijaga tak boleh dibuat bangunan atas dia, sebab kadang-kadang dia boleh turunkan nilai. Faham? So tak boleh. Lagi apa? Dia tak boleh apa? Bina lagi. Wal wirasu. Ghiras, tanam pokok. Bina, buat bangunan. Ghiras, tanam pokok. Tak boleh. Fa in fa'ala lam yuqlaq qabla al-ajri. Tapi kalau dia buat juga, dia buat juga, adakah kita boleh mohon kat mahkamah keluarkan arahan supaya dibuang semua binaan-binaan atas yang dijaga? Tak boleh. Kita tunggu dulu. Sebab kan kita dah kata marhun itu untuk menjamin hak murtain. Tak semestinya rahin tu tak boleh bayar kan. Kalau rahin tu boleh bayar, tak ada berbangkit lah apa-apa kaitan si murtain dengan tanah. Sebab itu tidak terus ditanggalkan, dibuang sebelum apa? Qabla al-ajali. Sebelum ajal. Sebelum ajal, maksudnya ajal pembayaran tu. Baca. Wa ba'dahu yuqla'u in lam tafil ardu bidaini. Itu dia. Wa ba'dal ajali, tapi kalau dah sampai tempoh, tak terus juga dibuang. Bangunan, binaan, pokok, dia hanya akan dibuang yuqla'u illam tafil ardu bidaini wa zadat bihi. lam yuqla'. Lam tafil ardu. Dah apa? Yuqla' ke lam tuqla'? Wa ba'dahu yuqla'u. Yuqla'u, dibuang. Illam tafil ardu bidaini wa zadat bihi. Kalaulah tanah itu, dia punya nilai dia tidak cukup, tidak memadai untuk bayar hutang. Faham? Wazadat bihi ay bil bina. Sekejap. Lagi baca depan. Thumma in amkana intifa'u bi ghairi istidadin. Baca syarah. Lam apa ni? Wazadat bihi sebelum tu. Wa ba'dahu yuqla'u illam tafil ardu ay qimataha. Bidaini wa zadat bihi ay bil qur'i. Tu yang jadi tak faham tu. Bihi tu bukan kembali kepada bina. Bihi kembali kepada al-qal'. Baru logik. Maksudnya, kalau sampai waktu nak kena jual, kalau kita jual dalam keadaan ada pokok atas dia, harga dikurang. Faham? Dalam masa yang sama, harga tanah itu kalau jual sekali dengan pokok, tak cukup. Faham? Kalau kita buang pokok tu, harga bertambah. Paling kurang dia dapat menambah pembayaran, walaupun mungkin tak dapat cover semua sekali. Maka dalam keadaan ini kita akan buang pokok tu, kita akan buang bangunan tu untuk naikkan dia punya apa? Dia punya nilai tanah tu. Faham tak? Itu logik lah. Logik fiqah. Bukan logik mantik ni, logik fiqah. Tapi kalau tanah tu harga dia besar, hutang tu berapa je, ada pokok tu pun
tanah tu kalau kita jual bersama dengan pokok ada lebih lagi, balance lagi. Itu tak perlulah nak dibuang bangunan, nak dibuang pokok kan, nampak kan dia punya. Buat apa pula nak buang? Jual pun boleh bayar. Kenapa pula perlu dibuang? Kemudian ثم إن أمكن الانتفاع بغير استبدال لم يسترد. Kemudian masalah kepenggunaan. Orang yang menggadai itu dia boleh guna. Kalau dia boleh guna tanpa perlu diambil balik, kan dia qabat kepada murtahin, tanpa perlu diambil balik, maka begitulah yang dilaksanakan. Bi ghairi istirdad, faham? Ai min al murtahin. Kemudian wa illam yumkin al intifa' bihi illa bil istirdad. Kalaulah dia ni tak boleh nak pakai melainkan kena ambil lah, boleh pakai. Maka contoh rumah kan, macam mana kita nak intifak melainkan kita kena ambil kunci dia, bagi masuk, baru boleh guna. Maka Fayastaridu, dia ambil, dia simpan kat dia. Boleh. Kemudian saksi dipakai. Wa yushhidu, maksudnya wa yushhidu siapa? Al-murtahin lah. Murtahin semasa dia nak pulangkan barang tu kepada rahin, sebab rahin kata saya nak pakai, dia cari saksi. Kalau dia ragu-ragu, nanti kan kita dah pulang kat dia, kemudian bila sampai waktu dia tuntut, dia kata bila pulang tak ada pulang. Faham? Bukti serah kat dia ada, bukti kita pulang kat dia tak ada. Jadi dia boleh guna tu, ini bukti saya dah serah pada dia dan barang itu sampai sekarang tak ada. Jadi bukti serah pada dia ada, bukti dia serah pada orang lain tak ada. Jadi kalau dia pergi bawa kes kat mahkamah, maka payah, faham? Mahkamah akan kira dia ni belum lagi memulangkan, sedangkan dia sudah memulangkan. Sebab itu kalau dia tak pasti, ragu-ragu, dia saksi, pakai saksi. Bagi orang dia ada backup, apa-apa berlaku, adalah maknanya saksi yang boleh melindungi dia. Walahu bi'idnil murtahini ma mana'nahu. Semua perkara yang kita kata dia tak boleh buat, kalau murtahin izinkan, maka sah. Kita kata dia tak dijual kan, tapi murtahin kata tak apalah, jual lah, maka boleh, sah. Maksudnya apa? Maksudnya murtahin telah tanazul daripada hak dia. Hak dia tu kita tak nak bagi jual tu sebab untuk jaga hak dia. Tapi kalau dia sendiri bersetuju dan membenarkan barang itu dijual, maksudnya dia telah tanazul, dia telah beralah daripada hak dia, pulang. Faham? Bila dia izinkan, dia tahulah risiko dia kelak kalau hutang tu orang tu tak dapat bayar, maka dia tak ada benda nak jual. Kalau diizinkan juga, maka maksudnya dia izinkan dalam keadaan bersedia menanggung risiko tersebut. So dia tak boleh buat apa-apa tuntutan setelah bersedia menanggung risiko yang dia tahu berdasarkan tindakan dia. Wallahu a'lam.